Okay, tengok ni. Exhaust standard. So, exhaust ni tak boleh guna dah. Buang je. Gila ke apa buat? Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasi Haris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Setelah sekian lama aku menghilang, bukan menyorok tapi busy sikit. Kebelakangan ni ramai yang DM aku, member aku pun ada tanya-tanya aku kan, apa pendapat aku tentang isu ni. Ni modified exhaust. Aku faham je lah ramai orang yang marahan, ramai rider-rider yang macam terguris lah. Sebab yelah, baru je bagi rentas daerah, terus operasi kan. Dah siap ada jabatan dalam sekitar pula tu. Aku rasa Vespa atuk-atuk macam aku kan, yang ada kat situ, memang confirm tak lepas. Dah lah berasap, bising pula tu. So untuk video kali ni, jomlah kita sentuh sikit, kita bincangkan sikit tentang isu yang hangat ni, yang panas, iaitu isu exhaust. So jom. Okay, so sebelum aku nak teruskan untuk cerita pasal isu tu, bagi aku masa sikit untuk aku explain sikit apa tu exhaust system yang ada dekat motor ni, yang standardnya, dan juga yang ini. So hopefully lepas aku dah explain tu, korang akan tahulah kenapa rider tukar exhaust dan apa yang actually ada dekat exhaust standard tu. Dan mungkin juga korang lepas ni jadi tak nak tukar exhaust. Sebab sebenarnya exhaust standard ni bukan biasa-biasa lah juga. Aku cerita daripada depan dengan dia punya header sekali supaya korang lebih faham. Okay, dekat bahagian silinder ni akan ada exhaust punya port. Exhaust port ni untuk motor ni, dia punya manifold dia, design dia, exhaust system dia adalah 2, 1, kemudian dia 2, which is yang ni lah. Yang ini, yang berat gila nak mampus ni, nama dia muffler. Yang ini 2. So maksudnya daripada 2 silinder tu, dia pergi 1, kemudian dia pecah balik 2. Pakai ni, muffler ni. Muffler yang standard, biasanya dia pakai material yang tahan lama lah, yang agak durable tapi murah. Dan biasanya dia warna hitam dan dia tak cantik. Untuk exhaust system yang ni, dia daripada 2, kemudian dia akan kat tengah ni, dia ada satu macam tabung yang besar. Okay, kemudian daripada situ dia terus ke sini. Kat sini dia ada macam link kat sini. So kalau kata tukar slip on pipe tu ataupun slip on exhaust, maksudnya dia tukar bahagian sini saja. Yang ini dia panggil link pipe, yang ni dia panggil aftermarket exhaust lah, muffler. Ini yang asal dia. So sebelum aku cerita detail pasal benda ni, aku ingat nak pasang dulu lah. So jom. Okay, now kita dah tanggalkan aftermarket exhaust kita yang awesome ni dan kita tukar kepada exhaust standard. Sebenarnya tak kurang awesome dia. Yang aku akan explain lah apa yang ada dalam ni, yang sebenarnya macam satu seni lah, satu seni dalam engineering. Okay, daripada pipe semua ni, sebelum dia masuk dekat kawasan slip on ni, exhaust standard dia akan ada satu macam gelung asbestos. Kemudian dekat sini lah magic dia dalam ni. Bukan saja tau, bukan saja Honda nak buat dia jadi rupa macam ni, konon nak cantik ke apa. Tak juga sebenarnya. Memang dia go for estetik, tapi bukan semata-mata estetik dan tak ada function. Okay, dalam muffler ni kita boleh bagi dia kepada 3 bahagian. 1, 2, 3. Tapi dia punya kiraan dia adalah ruangan 1, tengah ni ruangan 3, kemudian hujung ni ruangan 2. Okey, kenapa dia macam tu? Sebab dekat sini dia ada macam maze tau. Dia masuk, mula-mula dia ada macam DB killer kat tengah-tengah ni, spraykan bunyi tu. Kemudian ada satu pipe kat tengah ni, dia terus sampai hujung, sampai sini. So ruangan 1 terus ke ruangan 2 yang kat hujung.
Kemudian daripada ruangan 2 ni, dia pecah 2 pula. Dia pecah 2, satu turun ke bawah, yang laluan dia pendek, which is dia terus masuk ke ruangan ketiga, sikit je dia masuk, kemudian dia terus keluar. And then yang lagi satu pula, dia naik ke atas, kemudian dia U-turn. Ada satu lagi pipe ke atas ni, dia U-turn, kemudian dia masuk ke ruangan 2, kemudian barulah dia keluar yang atas ni. So, yang atas ni laluan dia lebih panjang daripada yang bawah. Ini menyebabkan bunyi dia tu agak interesting. Sebab apa? Sebab dia dapat dua-dua. Dia dapat exhaust pendek dan dia dapat juga exhaust panjang. Bunyi dia tu jadi menarik lah. Sekarang korang tahu dah apa benda yang ada dalam ni. Bukan just saja macam biar dia buat tu. Tapi itulah masalah dia, sebabkan terlalu banyak benda tu, dia jadi berat. Walau bagaimanapun dari segi bunyi sebenarnya not bad. Kira not bad lah kan. Kita pakai exhaust standard pun sebenarnya not bad. Sebenarnya ada banyak lagi teknologi berkaitan dengan exhaust. Macam mana dia orang lepas emission, macam mana dia control semua tu, dia naikkan performance semua kan. Contohnya kalau macam motor sebelah ni, jom tunjuk sikit. Okey, motor Ducati Monster ni, dia bukan hanya ada macam tadi ada dia punya DB killer tu semua kan. Dia juga ada satu lagi mekanisme. Yang ni kita panggil dia butterfly. Exhaust butterfly ni cara dia berfungsi adalah pada certain RPM dia akan tutup, kemudian bila kita naikkan RPM dia akan buka. Dia macam ada mekanisme lah, dia kontrol dengan komputer oleh ECU. Kegunaan dia ramai kata untuk jimat minyak lah, untuk kurangkan bunyi. Mungkin betul, tapi the fact that benda ni ada juga dekat MotoGP tau. Ada juga, kalau kau tengok exhaust MotoGP tu ada juga benda ni. Yang aku rasa dia adalah untuk control power. Maksudnya kalau dia punya curve tu, dia punya torque curve tu jadi lebih flat, lebih predictable, lebih cantik. Benda ni tak adalah dekat motor CBR tu VTRR ni. Okay, nice. Sekarang korang dah tahu sikit lah apa benda yang ada dekat exhaust kan, dekat exhaust system motor ni. So now kita sambung dekat atas motor. Jom. Okay, sekarang kita ada dekat luar. Ni kita exhaust standard. Kita dengar bunyi dia macam mana. Bismillah. Dengar. Not bad kan bunyi dia. Tapi exhaust ni lepas lah. Lepas JPJ. Bismillah. Okey, kenapa aku ambil masa korang untuk explain pasal exhaust ni? Pasal exhaust dekat mana catalytic converter dia lah, dia punya pusing lah, dia punya maze lah sana sini. First aku nak bagi tahu dengan korang yang dia punya teknologi that manufacturer put dekat design exhaust ni memang padu sebenarnya. Power. Macam-macam cara lah dia buat untuk dapatkan performance yang tinggi dalam masa yang sama, lepas emission control tu lah. Dan selain daripada tu, sebab aku nak bagi tahu dengan korang yang sebenarnya ada macam-macam jenis. At least ada 3 jenis lah orang modi exhaust ni, iaitu first kali full system. Maksudnya dia tukar semua. Dia tukar daripada header sampailah ke belakang, sampailah ke muffler. Kemudian kita ada slip on. Slip on macam aku cakap awal tadi lah. Slip on dia tukar bahagian belakang sahaja. Kemudian ada lagi satu, iaitu modi cutting standard. Ui, batu pula lah. Okey, kat mana aku tadi? Dia yang ketiga adalah exhaust cutting standard. Exhaust cutting standard ni, dia orang modi exhaust tu dari luaran mungkin nampak sama, tapi dalam dia dah ubah. Dia dah buang catalytic converter semua tu lah. Dan pada pendapat aku, benda ni korang kena tahu sebab korang tak boleh pukul rata semua orang. Ada yang bunyi barai gila kalau kau perasan kan. Ada yang bunyi sedap-sedap. Ada yang korang pun tak perasan ini sebenarnya exhaust standard ke exhaust modi kan. Sebab apa kau tak perasan, exhaust slip-on ataupun exhaust aftermarket ni ada juga yang lepas emission. Maksudnya lepas dari segi sound test semua tu lepas. Contohnya kalau korang beli exhaust original, contohnya Krapovic, dia ada tulis kat belakang tu. Kadang-kadang ada stiker, dia tulis kat situ European benda lah, tapi approve. So maksudnya itu boleh digunakan untuk highway. Kalau tak boleh digunakan untuk highway, dia akan tampal kat situ for track use only. Itulah macam aku cakap, sebenarnya tak boleh pukul rata semua exhaust modi semuanya bising. Tak, sebenarnya tak. Tapi kalau full system,
confirm lah, aku boleh jamin confirm bunyi barai gila. Aku sendiri pun tak berapa setuju lah pakai full system dekat jalan ni. As much as aku suka aku cakap memang exhaust tu terlalu bising lah. So that's why bila aku dengan member aku start untuk develop exhaust untuk motor ni, kita punya priority memang bunyi. Kita tak nak bunyi tu bising. Kita nak kalau boleh duduk kat jiran-jiran ke apa, jiran-jiran tak marah. Itu yang paling penting sekali. Okay, aku nak sentuh sikit pasal persepsi awam lah. Bagi aku semua motor sama, tak ada kasta, semua motor sama. Kalau korang tanya lah dengan orang kan, mesti kebanyakannya kata, oh motor besar tak apa lah, motor besar memang bunyi macam tu, memang kuat kan. Dia memang design dia macam alah merdu lah bunyi dia. Dia orang compare kan dengan bunyi nyanyian lah kononnya kan. Kalau kau nyanyi mungkin suara kau tak sedap, tak payahlah kuat-kuat. Tapi kalau suara penyanyi yang sedap, tak apalah, biarlah dia kuat. Macam tu contoh dia. Tapi aku personally, aku rasa macam benda tu tak adil. Kalau nak enforcekan undang-undang tu, semua, bagi semua. Kalau kita kena dengan benda-benda macam ni, first kali jangan marah penguat kuasa, sebab dia orang hanya menjalankan tugas. Kita dah buat benda tu, kita hadap lah. Kalau tak puas hati, kita suarakan kita punya ketidakpuashatian tu kepada orang yang berkenaan. Okey, berbalik kepada kasta tadi, bagi aku jangan pilih kasih. Jangan wujudkan rasa macam ni orang ni orang kaya, dia dapat treatment lain. Aku tak suka. Benda macam tu paling aku tak suka sekali. Tapi kalau kau perasan, aku kan biasa bawa motor besar, kadang-kadang aku ada bawa motor kecil. Contohnya aku ada skuter, ada beberapa skuter. Kemudian aku ada juga MSX, motor fun bike yang kecil tu, 125cc kan. Kalau kau perasan, motor aku yang kecil-kecil semua mana ada aku tukar exhaust. Simply sebab aku rasa tak perlu. Tak perlu, dan aku rasa macam bunyi dia pun taklah semerdu. So betul lah juga kalau kata persepsi awam kan, ada kebenaran dia dekat situ. Sebab aku sendiri pun, kalau aku tukar exhaust MSX aku tu, aku pun rasa bingit. Aku pun rasa stres dengan motor aku. Bagi aku common sense lah. At the end of the day, common sense. Tapi macam aku cakap tadi, aku tak setuju kalau kata nak beza-bezakan ikut jenis motor ke. Ini superbike ni tak apa punya bising, ni kapcai, kena saman. Tak ada. Kita nak enforce semua. And then ada lagi satu masalah, iaitu sesetengah motor, dia especially yang 250 ke atas lah, dia keluar je daripada kedai memang dah pakai exhaust slip on aftermarket. So yang kes-kes macam ni, aku rasa macam tak fair jugalah. Dia sebab apa tau? Sebab enforcement dia macam bermusim. So kita akan rasa macam mana ada apa-apa, semua orang pakai slip on exhaust okey je, mana ada apa-apa kena kan. So kepada orang-orang yang macam ni, aku boleh cakap bersabar je lah. Simpanlah motor tu sekejap. Baru je cakap dah ada operasi. Mana nak berhenti ni? Berhenti sini. Ada jalan tak? Boleh. Baru je cakap dah kena. Aduh. Okey, sekarang aku nak bagi tahu korang beberapa sebab kenapa rider tukar exhaust. Diorang modi exhaust diorang. At least ada 3 sebab. Yang pertama sebab rupa, yang kedua sebab performance, yang ketiga sebab bunyi. Yang ketiga ni lah yang kontroversi sikit. Okey, kalau dari segi rupa memang itu subjektif, dan bagi aku perlu ada kebebasan lah dari segi tu. Selagi mana dia tak membahayakan orang lain, tak menyilaukan mata orang ke apa kan, ikut suka lah gitu, kita punya sendiri kan. Benda-benda macam ni bagi aku kita kena ada freedom lah. And then kita masuk kepada yang kedua, iaitu performance. Kalau tanya aku, kalau aku tukar exhaust tu sebab apa? Sebab yang pertama tu betul gak, tapi yang kedua ni paling besar, iaitu dari segi performance. Dari segi performance, kalau kau tukar slip on exhaust je, kau tak payah dyno, kau tak payah fikir apa-apa pun, kau just pasang plug and play, itu saja pun kau akan dapat rasa tau, performance gain tu. Performance gain tu dia bukan hanya dekat contohnya kau punya top figure lagi tinggi ke, apa horsepower kau naik ke, bukan itu. Sebenarnya dia sebab dia ringan je. Dari segi tu je kau dah dapat rasa tau, kau punya motor akan handle better, dia flick dia cepat, sebab dia rasa ringan gila. Okey, dan yang terakhir adalah pasal bunyi. Okey, pasal bunyi ni, itulah
Ada orang kata kau tak boleh pakai exhaust perlahan sangat ni, nanti orang tak dengar. Macam sekarang ni kan, macam tadi, kalau aku tak toleh tu, aku tak tahu pun dia nak lalu. Sebab apa? Sebab tak ada bunyi. Loud pipe save life kan. Exhaust bising menyelamatkan nyawa. Kalau pasal benda ni, aku rasa aku tak setuju sangat. Sebab kalau kau fikir kan, kalau kau bergantung kepada exhaust kau untuk kasih orang nampak kau, benda tu bagi aku bahaya tu. Aku rasa cara yang lebih efektif adalah korang biasakan menggunakan horn. Korang tak payah pergi jauh-jauh tu. Sebenarnya kalau kau pergi kat Thailand ke, dekat Indonesia ke, diorang guna horn tu macam satu alatan untuk keselamatan, tahu tak? Macam kalau kita kat Malaysia ni lain macam sikit. Kalau horn tu, oi, nak marah je. Maksudnya kalau kita marah, kita tekan horn. Kalau kau nak masuk simpang 4 ke, kau nak kona ke, diorang memang horn. Kona horn, langgar traffic light pun horn. Dengan jayanya, happy je dia langgar traffic light dan tak ada orang marah. Itu dah jadi satu kebiasaan lah untuk diorang. Okey lah, sebenarnya aku pun dah tak tahu apa aku merepek. Tapi secara rumusan dia, pertama sekali bagi aku, jangan salahkan penguatkuasa. Sebab macam aku sendiri pun, aku ni dari keluarga penguatkuasa lah, yang bekerja dengan kerajaan lah. So aku faham. Even aku boleh cakap setengah dia orang pun motor pom-pom juga kat rumah. Dia orang pun manusia juga. Semua rider tak ada beza. Yang kedua pula, bagi aku common sense lah. Common sense. Jangan jadi beruk, jadi manusia. Kau janganlah nak beria nak bagi orang dengar kau punya exhaust. Relax sudah. Dan yang terakhir sekali, bagi aku simple, berani buat, berani tanggung. Tu je. Kau dah tahu dah apa yang kau buat tu salah, kita hadap lah. Aku sebenarnya tak suka nak komen-komen pasal benda-benda yang sensitif, especially dari segi undang-undang apa semua ni. Tapi itulah, ramai sangat orang tanya aku kan. Itulah pendapat aku. Bagi aku, berani buat, berani tanggung. Jangan salahkan penguatkuasa. Kalau nak apa-apa, kita terus direct kepada orang yang berkuasa. Bukan penguatkuasa lah. Kalau boleh, aku nak create awareness untuk orang ada common sense. And then mungkin dengan adanya common sense tu, taklah isu-isu macam ni berbangkit. Tak adalah tiba-tiba polis cari diorang yang tukar exhaust apa semua ni. Sebab apa? Sebab kita semua mengambil sikap seperti seorang manusia, bukan seekor beruk. Harap korang faham. Okeylah, sebelum aku habiskan video ni, seperti biasa, kalau korang nak dapatkan merchandise Nasihat Haris Motovlog, korang boleh pergi kat Shopee, support sikit. Ada key tag, ada t-shirt, dan coming memang ada macam-macam lagi. And then kalau korang nak dapatkan macam contohnya radiator cover, ni semua confirm tak kena saman lah kalau kau pesan. Link ada kat description, dekat RWP Performance Shop. Korang boleh dapatkan kat situ. So sampai sini dulu video. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum. Never really know when you're gonna go. Why you gotta put another foot in front of yours? Bury them toes, carry them close. I was never one to care about my mentos. I was like froze, now I'm on floor. Give me that smoke, but I can't get high. We do the most, here to inspire. Doing what I'm supposed, but I can't get tired. Run for your life every night, seeing the